A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Yang dimuliakan pengurus masjid segala jawatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat nikmat yang Allah berikan pada kita semua, dengan nikmat iman dan Islam. Allah memberikan keringanan, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Allah meringankan tubuh kita untuk menjadi hamba yang cuba mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Selalunya pada hari Jumaat para khatib akan memperingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu, sungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang berharga, dalam pertemuan yang lepas saya ada bicarakan tentang isu yang dikemukakan oleh kelompok Melayu murtad dan juga musuh-musuh Islam yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad diutuskan untuk menganjurkan peperangan, untuk membunuh orang-orang kafir, sedangkan Jesus datang membawa kedamaian. Siapakah yang kita nak ikut? Orang yang membawa peperangan macam Muhammad ataupun orang yang menganjurkan kedamaian seperti Jesus? Saya dah jelaskan bahagian pertama tentang hadis Nabi, umirtu an qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia hinggalah mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah penjelasan Dr. Al-Qardawi dalam hadis ini? Tuan-tuan boleh rujuk buku yang ditulis oleh Dr. Al-Qardawi, Fiqhul Jihad, diterangkan dengan jelas dan detail tentang hadis ini. Kemudian saya dah jelaskan juga peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah, peperangan-peperangan yang berlaku zaman Rasulullah, dan Rasulullah SAW sendiri menjadi jeneral perang dalam peperangan tersebut. Kesemua peperangan ini adalah disebabkan oleh orang kafir dan juga orang Yahudi. Demikian juga peperangan baru-baru ini, ada orang hantar mesej kepada saya, seorang Kristian hantar mesej kepada saya. Hakikatnya Islam memang menganjurkan peperangan. Sebab itulah ada ayat dalam Quran, beberapa ayat dia bagi yang menganjurkan peperangan, dan diberi contoh perang salib. Peperangan salib berlaku kerana orang Islam sendiri yang memulakan peperangan. Sejauh mana kebenaran ini, tuan-tuan? Bagaimana kita nak jawab kalau orang kata bahawa perang salib ini dimulakan oleh orang Islam? Macam mana jawab?
Dan kalau kita lihat lembaran sejarah pun nampak, mungkin kita boleh sebagaimana yang boleh sebutkan bahawa peperangan salib di Eropah dan sebagainya adalah kerana orang Islam. Apakah benar kenyataan ini? Tuan-tuan sekalian, ramai yang memetik peperangan salib ini dimulakan oleh orang Islam. Tapi saya beritahu pada kawan Kristian, brother, you know that the crusade was started in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first war between Muslim and Christian in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It took place, ia berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah lagi. Peperangan Tabuk adalah permulaan crusade ataupun perang salib. Peperangan Tabuk ialah apabila kebimbangan yang berlaku daripada kerajaan Byzantine, kerajaan Romawi bahagian utara Madinah yang beragama Kristian bimbang dengan pengembangan Islam, bimbang dengan kemarahan Islam. Lalu mereka menyiapkan bala tentera seramai 100,000 orang untuk memerangi umat Islam. Disinilah bermulanya peperangan salib. Cumanya selalu orang kaitkan perang salib bermula zaman Sayyidina Umar. No, it started in our time, in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Mereka menyiapkan bala tentera berjumlah 100,000 orang. Sedangkan di kali itu umat Islam baru sahaja dapat menguasai kota Mekah. Dan umat Islam tidak ada bala tentera seramai itu, tidak ada kelengkapan yang cukup untuk memerangi mereka. Sedangkan kerajaan Byzantine memang telah pun ada pengalaman yang begitu banyak dalam peperangan. Mereka ada pengalaman yang itu banyak dalam peperangan. Namun demikian, Nabi Muhammad berjaya mengumpulkan 30,000 umat Islam untuk berhadapan dengan peperangan ini. 30,000 lawan 100,000. So itu bermulanya peperangan salib. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahawa perang salib ini dimulakan oleh Sayyidina Umar, kita kena perbetulkan. Perang salib dimulakan oleh orang Kristian sendiri. Bermula pada peperangan Tabuk tahun 9 Hijrah. Dan kalau kita lihat di perlembaran sejarah, bermula pada peperangan Badar, kemudian peperangan Uhud, peperangan Khaybar, dan peperangan-peperangan dengan umat Yahudi. Kesemuanya disebabkan oleh musuh-musuh Islam yang mencetuskan peperangan, bukan umat Islam. Tapi malam ini saya sentuh lebih detail tentang etika peperangan dalam Islam. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, tidak ada agama di dunia ini yang ada etika peperangan seperti mana agama Islam. Kalau nak dibandingkan di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam, terlampau banyak perbezaan yang boleh kita bandingkan. Bukan tujuan untuk dibeza-bezakan, supaya cuba tuan-tuan nampak apa perbezaan di antara agama Islam dan agama Kristian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin tentera, menjadi jenderal dalam peperangan. Nabi Isa tidak pernah memimpin tentera dalam peperangan. Nabi Muhammad pernah menjadi pemimpin negara, terlibat dalam politik. Nabi Isa tidak pernah memimpin negara dan tidak pernah terlibat dalam politik. Sebab itulah Nabi Muhammad boleh memberikan contoh bagaimana politik yang terbaik dalam Islam, dalam agama Islam. Bagaimana menjadi pemimpin negara. Ini tidak boleh ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana menjadi jenderal perang, dan ini tidak boleh ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW sendiri mengajar umat Islam etika-etika peperangan. Walaupun Al-Quran ataupun Allah SWT mengizinkan peperangan, tetapi peperangan dengan penuh etika. Apakah antara etika peperangan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Etika yang pertama
Cuba tuan-tuan bandingkan, ya, tuan-tuan bandingkan. Mari kita lihat conclusionnya, peperangan-peperangan yang berlaku di dunia. Bagaimana peperangan yang berlaku di yang terdekat dengan kita ialah peperangan Amerika menyerang Iraq. Bagaimana Rusia menyerang Afghanistan. Yang dihancurkan, semua dihancurkan. Yang dibunuh, semua dibunuh. Tak kira kanak-kanak, dewasa, wanita, orang tua, bangunan, rumah ibadat, semua dihancurkan. Cuba kita tengok etika peperangan dalam Islam. Yang pertama, etika dia, Rasulullah melarang membunuh wanita dan kanak-kanak. Dalam peperangan di antara Iraq dengan Amerika, Amerika adalah kerajaan Kristian. Yang dihancurkan, semua dihancurkan. Wanita, kanak-kanak, orang tua, bangunan, semua dihancurkan. Kita lihat etika yang pertama Rasulullah SAW. Apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, katanya, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i was-sibyan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini etika yang pertama. Rasulullah SAW melarang tentera-tentera Islam untuk membunuh wanita dan kanak-kanak. Wanita dan kanak-kanak tidak boleh dibunuh, kecuali wanita-wanita yang datang dalam medan peperangan untuk berperang. Tetapi kalau mereka datang dalam medan peperangan untuk merawat pesakit, tak boleh dibunuh. Hanya mereka yang turut serta dalam medan perang. Sebab itulah dalam peperangan ni ada prajurit yang hanya merawat, terdiri daripada mungkin para doktor, nurse, dan mereka ini tidak boleh dibunuh. Ini etika yang diajar Islam. Wanita dan kanak-kanak tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kita akan lihat nanti lebih detail hadisnya. Yang kedua, larangan untuk melakukan muslah. Apa dia muslah? Muslah ialah menyiksa mayat yang dah mati. Bukan menyiksa orang yang hidup, ya. Orang yang dah mati terbunuh dalam medan peperangan pun tak boleh kita nak seksa. Ini namanya muslah. Kita lihat apa yang berlaku di Kashmir, apa yang berlaku di India. Yang dah mati terbunuh pun telinga mereka dipotong, badan mereka dicucuk-cucuk dengan pisau, diseksa demikian rupa. Itu muslah dalam Islam, dalam bahasa Arab. Yang ketiga, larangan untuk membunuh orang tua. Yang keempat, larangan untuk membunuh orang yang berada di rumah ibadat. Okey. Ini dalilnya daripada Imam Muslim. Uzu bismillahi fi sabilillahi. Berperanglah kamu dengan nama Allah pada jalan Allah SWT. Qatilu man kafara billah. Bunuhlah mereka yang engkar pada Allah SWT. Bila sebutkan bunuhlah mereka yang engkar pada Allah SWT, ini dalam medan perang, ya. Sebab ramai orang mengambil hadis ni out of context. Berarti Nabi Muhammad perintahkan untuk membunuh orang kafir. Sebab tu dalam konteks Islam, tuan-tuan, kita ada yang namakan kafir zimmi dan kafir harbi. Yang boleh diperangi ialah kafir harbi. Namun demikian, ketika dalam peperangan, kalau dia mengucapnya, tak boleh bunuh. So dalam hadis ini jelaskan, qatilu man kafara billah. Perangilah mereka yang kufur pada Allah SWT di medan peperangan, sewaktu peperangan. Tetapi dalam keadaan damai, kita tidak boleh bunuh sebarangan orang, walaupun mereka ini orang kafir. Wala taghullu, wala taghdiru, wala tamathalu, wala tamsulu, wala taqtulu walidan. Jangan kamu mengambil harta rampasan perang dengan cara yang tak betul. Ghanimah atau harta rampasan perang hanya boleh diambil daripada peperang, harta-harta yang dibawa dalam medan perang. Manakala harta orang awam kita tak boleh nak rampas. Wala tamsulu, dan jangan kamu melakukan muslah, menyiksa mayat-mayat yang telah pun mati terbunuh. Wala taqtulu walidan, dan jangan kamu membunuh orang-orang yang dah jangan kamu membunuh kanak-kanak. Au imra'atan, jangan kamu membunuh wanita. Wala kabiran fanian, dan jangan kamu membunuh orang-orang tua. Wala mun'azilan bisau mat,
dan jangan kamu bunuh mereka yang berlindung di rumah-rumah ibadat. Rumah ibadat ni tak kira sama ada masjid, gereja bagi orang Kristian, gurdwara bagi orang Sikhism, sinagog bagi orang Yahudi, ataupun tokong, temple, kuil, rumah-rumah ibadat. Mereka yang berada di rumah ibadat tak boleh dibunuh. Kalaulah ada musuh-musuh Islam yang lari pergi ke rumah ibadat pun tak boleh dibunuh. Sebab itulah Rasulullah SAW sebutkan, wala mun'azilan bisawma'atin, jangan kamu bunuh mereka yang berlindung di rumah-rumah ibadat. Yang kelima, larangan untuk membunuh ternakan dan merosakkan tanaman, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini. Saya bacakan terjemahan dia untuk jimatkan masa. Orang yang membunuh anak kecil, orang yang tua, membakar kebun kurma, menebang pohon berbuah, memburu kambing untuk diambil kulitnya, itu akan merugikan generasi berikutnya. Hanya harta-harta yang dibawa ke medan perang, kambing-kambing, unta-unta, kuda-kuda yang dibawa medan perang, itulah yang boleh diambil. Tetapi harta orang awam, kambing-kambing, ternakan-ternakan mereka, buah-buahan mereka tidak boleh dirampas. Yang keenam, larangan untuk membunuh orang yang tidak turut serta dalam medan perang. Islam hanya mengizinkan untuk membunuh orang yang turut serta dalam medan perang. Adapun orang awam tidak boleh dibunuh. Cuba perhatikan tuan-tuan, etika peperangan yang ada sekarang. Apabila mereka melepaskan bom ini akan membunuh, tak kira kanak-kanak, dewasa, hatta rumah-rumah sakit pun mereka, hospital pun mereka binasakan. Sini nak gambarkan bagaimana agama-agama lain tidak mengajar etika peperangan. Yang ketujuh, dilarang untuk membunuh pendeta di rumah-rumah ibadat. Wala taqtulu ashabas sawami', dan janganlah kamu membunuh rahib-rahib, pendeta-pendeta, rabai-rabai, sami-sami yang ada di rumah ibadat mereka. Rabai-rabai yang tidak, ini nak gambarkan rabai-rabai walaupun mereka pemimpin agama. Contohnya kita berperang dengan orang Yahudi, rabai-rabai mereka kita tidak boleh bunuh. Kita berperang dengan orang-orang Kristian, padri-padri, pastor-pastor mereka tidak boleh kita bunuh, melainkan sekiranya mereka berada di medan perang. Tapi mereka yang mengajar orang-orang Yahudi di sinagog, mereka yang mengajar orang-orang Kristian di gereja, mereka yang mengajar orang-orang Sikhism di gurdwara, mereka yang mengajar agama-agama lain di rumah-rumah ibadat, mereka tak boleh dibunuh walaupun berbeza agama. Sebab itulah Islam tekankan la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. Cumanya tak ada paksaan dalam agama ni pun tuan-tuan jangan disalah artikan. Tidak ada paksaan dalam beragama maksudnya kita tak boleh paksa orang untuk memeluk agama Islam kalau dia orang kafir. But once dia memeluk agama Islam, mereka terikat dengan peraturan Islam. Sebab ada orang Islam yang gunakan hujah ini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau aku tak puasa, tak boleh nak larang aku, tak ada paksaan dalam agama. Bukan itu maksudnya. Tak ada paksaan ni, tak ada paksaan untuk beriman. Sama ada kamu nak milih jalan kekufuran atau jalan kafir. Tetapi kalau dia dah memilih untuk menjadi orang Islam, maka dia terikat dengan peraturan Islam. Satu analogi, satu perbandingan yang cukup mudah untuk kita faham tuan-tuan ya. Kita ada berapa universiti yang dekat kat sini. Contohlah UIA dengan UTM dekat-dekat ni. Satu kat Jalan Semarak, satu kat Gombak. Anak kita yang baru lepas SPM, dia ada pilihan. Dia nak pilih UiTM, dia nak pilih UTM ataupun UIA. UIA tak paksa dia untuk pilih UIA. UTM tak paksa dia untuk masuk UTM ataupun universiti yang lain. Hatta dia nak pergi Azhar ke, nak masuk Azhar pun tak kalau ambil bidang agama contohnya, nak masuk di Azhar, boleh.
mereka ada pilihan. Kalau dapat offer semua universiti ini, UIA dapat, Azhar dapat, ataupun universiti yang lain dapat, dia boleh pilih nak masuk mana. Azhar tak boleh nak paksa mereka, UIA tak boleh nak paksa mereka. But once dia masuk mana-mana universiti, dia terikat dengan peraturan universiti. Contohnya apa? UIA mewajibkan pelajarnya attend kuliah minimum 80%. Kalau dia tak attend kuliah, dia absent, dia tak datang kuliah melebihi 20%, dia tak boleh masuk exam akhir semester. Maksudnya dia kantor, dia gagal dalam subjek tersebut. Tetapi di Azhar, attendance tak wajib. Mereka tak perlu datang kuliah. Siapa saja yang berdaftar di Azhar, siapa saja yang daftar, dia boleh ambil exam walaupun kereta belak. Minta isteri kat belakang. Tolong alihkan kereta belak, ada orang nak keluar. Terima kasih. Jadi orang yang belajar di Azhar dengan di UIA, peraturan tak sama. Jadi orang yang belajar di UIA tak boleh nak claim apabila tidak dibenarkan untuk hadir dalam exam akhir. Kata, kawan saya belajar di Azhar, tak attend kuliah pun boleh masuk final exam. Jadi kat sini kita nampak kalau kita dah masuk UIA, kita kena ikut peraturan UIA. Tuan-tuan yang berada di Universiti Azhar kena ikut peraturan Universiti Azhar. Kita tak boleh nak campur cacah marbah. Ini peraturan-peraturan yang telah diaturkan. Demikian juga Islam tak paksa orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Once dia telah memeluk agama Islam, ini peraturan yang ada dalam agama Islam yang dia kena ikut. Jadi la ikraha fid din itu maksudnya tidak ada paksaan untuk dia memeluk agama Islam. Baik. Yang ke-8, larangan untuk menghancurkan bangunan dan kemudahan awam serta rumah-rumah ibadat. Bukan hanya orang yang berada di rumah ibadat, gereja-gereja, walaupun dia berada dalam negara Islam, kita tidak boleh hancurkan dalam peperangan. Marah pada orang Kristian dalam peperangan ni, gereja-gereja kita nak hancurkan, tak boleh. Ini peraturan yang Islam ajar. Okey. Dan perkara ini termaktub dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u. Ayat ini menjelaskan, Allah SWT tekankan bahawa sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi atau sinagog, ataupun rumah-rumah ibadat yang lain. Demikian juga bangunan-bangunan awam tidak boleh nak dihancurkan. Yang ke-9, larangan untuk membunuh orang yang mengucap syahadah. Kita dalam perang ni, tiba-tiba kita nak bunuh orang, dalam keadaan kita nak hayunkan pedang ni, orang tu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak boleh bunuh walaupun dalam medan perang. So inilah yang berlaku pada Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah SAW. Ketika mana dia membunuh seorang yang telah mengucap, dan perkara ini sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW panggil Usamah. Lima qataltahu ya Usamah, kenapa kamu bunuh dia Usamah? Lalu Usamah menjelaskan, innahu qala hadhihi kalimah khaufan min sayfi ya Rasulullah, dia mengucap kalimah syahadah ini sebab takut pada pedang aku. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, asyaqaqta sadrahu hatta tara ma fi qalbi. Wahai Usamah, apakah kamu telah belah dada dia hingga kamu tahu apa dalam hati dia? Dia mengucapnya kerana takut pedang kamu ataupun takut kerana Allah SWT? Tuan-tuan sekalian, kita menghukum yang zahir, alaina bizawahir wa ilallah bisarair. Kita menghukum yang zahir, yang batin itu kita serahkan pada Allah SWT. Ada orang yang mungkin masuk Islam kerana nak kahwin, tapi berapa ramai selepas dia masuk Islam dia jadi orang yang jauh lebih baik daripada kita, walaupun mereka awal dia masuk Islam kerana nak kahwin.
Tapi lepas dia masuk Islam, jauh lebih baik daripada kita. Ada orang masuk Islam kerana ikut-ikut, terpengaruh. Tapi bila dia faham Islam, dia jadi orang yang jauh lebih baik. Demikian juga ada orang masuk Islam mungkin takut sebab nyawanya diancam. Tiba-tiba dia jadi lebih baik pada kita. Abu Sufyan memerangi umat Islam 21 tahun namanya, 21 tahun. Abu Sufyan ni di antara pemimpin Quraisy yang paling lama memerangi umat Islam, 21 tahun, tuan-tuan. Dan dia memeluk agama Islam di saat Mekah nak jatuh, di saat dia nak hilang kuasa. Di kala itu baru dia masuk Islam. Tapi kalau kita di tempat Rasulullah, apa yang kita katakan? Kau dah nak hilang kuasa baru kau nak mati, nak masuk Islam. Mekah dah nak jatuh baru kau masuk Islam. Mungkin itu yang kita nyatakan. Tapi kita lihat setelah dia memeluk agama Islam, bagaimana peranan dia terhadap Islam. Sebab tu Rasulullah sebutkan, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faqihu. Orang yang hebat di kalangan kamu dalam Islam ialah orang yang hebat di kalangan kamu dalam jahiliyah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang yang cukup keras memerangi Islam, apabila dia masuk Islam, orang ni yang paling kuat mempertahankan Islam. Batu Rasulullah SAW pernah berdoa, Allah ma'azil Islam bi islami ihda umaraini. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan masuknya Islam salah seorang Umar, yaitu Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hakam, yaitu Abu Jahal. Sebab kedua-dua orang ni antara orang yang cukup kuat memerangi umat Islam. Dan kita lihat apabila Umar memeluk agama Islam, tuan, bukan hanya manusia takut pada Umar, syaitan pun takut pada Sayyidina Umar. Dengan ketegasan pada Umar, dengan ketegasan yang ada pada Umar ni, bukan hanya manusia takut. Bahkan ketika mana orang lain nak berhijrah ke Madinah, mereka berhijrah secara senyap-senyap. Tapi Umar declare terang-terangan, siapa yang nak lihat isterinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, aku Umar esok akan berhijrah ke Madinah. Siapa nak tengok anak dia jadi yatim, isteri jadi janda, tunggu aku di sebelah bukit sana, esok aku akan berhijrah. Tak ada siapa yang berani halang Umar. Nak gambarkan hadis Nabi, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faqih. Orang yang hebat di kalangan kamu dalam agama Islam ialah orang yang hebat di kalangan kamu dalam jahiliyah, sekiranya mereka memahami. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, antara teknik yang dilakukan oleh gerakan evangelis dan kristenisasi ini, kalau dulu mereka banyak menggunakan duit-duit, harta, target pada orang miskin untuk dikristenkan, mereka berjaya, terutamanya di Indonesia. Mereka mendapat kejayaan yang cukup baik. Ramai yang berjaya dikristenkan dengan harta, dengan duit. Namun akhirnya mereka realize bahawa kelompok seperti ini tidak ada pengaruh yang kuat. Jadi mereka ubah strategi. Mereka target orang yang ada pengaruh, mereka target orang yang ada kedudukan, orang yang ada pendidikan. Sebab orang seperti ini ada pengaruh. Orang seperti ini cakapnya didengar oleh orang Islam. Cuba bayangkan bagaimana perbezaan Saifuddin Ibrahim yang dulunya belajar agama, kemudian menjadi guru agama, mengajar tafsir. So apabila dia kata dia murtad, dulu aku mengajar tafsir, sekarang aku mengajar Bible, kan nampak impact dia. Berbanding dengan orang yang miskin yang tak dikenali. Sebab itulah metod yang mereka lakukan sekarang, fokus pada orang yang ada pengaruh. Yang ke 9, yang 9 ini larangan untuk membunuh orang yang mengucap. Yang ke 10, memaafkan musuh yang telah pun menyerah. Apabila dalam peperangan musuh angkat bendera untuk menyerah, di kala itu tak boleh membunuh tawanan, tak boleh nak dibunuh. Dah menyerah, tak boleh dibunuh. Kita lihat tuan-tuan, dalam peperangan yang sekarang, umat Islam apabila bukan hanya dalam perang dibunuh, tawanan-tawanan umat Islam ramai yang disiksa, ramai yang dibunuh.
So ini etika peperangan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuduhan yang menyatakan bahawa Islam agama yang mengajak pada keganasan adalah tuduhan yang tidak berasas. Walaupun tidak dinafikan. Baru-baru ini ada orang Kristian kata pada saya, "Brother, tahu tak peristiwa pembunuhan Yahudi yang dilakukan oleh Hitler adalah kerjasama yang dilakukan dengan umat Islam." Inilah bukti keganasan yang dilakukan oleh umat Islam. Tuan-tuan muslimin, kalau tuan-tuan lihat gerakan Zionis yang ditubuhkan oleh Theodor Herzl pada tahun 1889 mengasaskan gerakan ini, dan Theodor Herzl sendiri menjadi pemimpin gerakan Zionis. Target mereka adalah untuk merampas Palestin. So apabila ada orang Palestin yang menyokong tindakan Hitler membunuh umat Islam, orang Yahudi, it does not means that kita memerangi orang Yahudi. Sedangkan gerakan Zionis itu sendiri di kala itu, pada tahun 1940-an, 1930-an, late 30s, early 40s, di saat itulah saat orang Yahudi merampas negara Palestin. Jadi kalau ada orang yang menyokong tindakan Hitler, bukan bermaksud umat Islam. Mungkin tuan-tuan akan lihat kat sini kalau kaji, sebab orang-orang Kristian sekarang mengeluarkan kenyataan ini, Hitler membunuh 6 juta umat Yahudi. Di sebalik ataupun di belakang itu adalah tentera-tentera Islam. Sedangkan peperangan-peperangan awal, peperangan Khaybar, peperangan Bani Qaynuqa, peperangan Bani Nadir, bahkan dalam peperangan Ahzab adalah pencabulan orang Yahudi terhadap piagam Madinah yang mereka lakukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada paksaan dalam Islam yang saya dah jelaskan tadi. So kalau kita lihat lembaran sejarah, sejauh mana nampak keganasan yang berlaku. Umat Islam pernah memerintah Spanyol lebih kurang, bukan hanya Spanyol, termasuklah Perancis, bagian Eropah dikuasai oleh umat Islam. Granada, Sicily, Andalus dikuasai oleh umat Islam lebih kurang 800 tahun lamanya. Namun demikian, tidak ada peristiwa di mana umat Islam memaksa orang Kristian untuk memeluk agama Islam. Sebab itulah kadang saya ajak kawan-kawan Kristian ni, brother, would you please look at our history in Malaysia. Islam datang ke Malaysia dengan jalan pedagang. Pedagang Arab, pedagang India datang ke Malaysia dengan aman. Pedagang Arab, pedagang India datang ke Malaysia dengan aman. Islam berkembang di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, Brunei, Singapura dengan aman. Tetapi Kristian datang ke Nusantara dengan peperangan dan keganasan. Ini sejarah yang tuan-tuan kena ingat. Portugis, mula-mula dengan Portugis 1511 datang ke Malaysia. 400 tahun lamanya kita dijajah. Yang pertama Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda, kemudian Inggris. 400 tahun, kesemuanya dengan darah dan keganasan. Sebab tu saya tekankan pada kawan Kristian, Islam berkembang di Nusantara ini dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan keamanan. Tetapi Kristian berkembang di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara dengan kekejaman, dengan pembunuhan, dengan keganasan, bermula dengan penjajahan. Ini sejarah yang orang Kristian tak boleh nafikan. Kalau mereka katakan bahawa Islam adalah agama keganasan, lihat bagaimana Islam berkembang di Malaysia, di Indonesia. Bermula dengan keganasan, bermula dengan peperangan, bermula dengan penjajahan, bermula dengan perampasan harta. Kita lihat apa yang berlaku di Libya. Bagaimana kekejaman Itali yang telah membunuh rakyat Libya yang dipimpin oleh Omar Mukhtar. Saya galakkan tuan-tuan tonton filem ini, Lion of the Desert, lakonan Anthony Quinn. Filem ini cukup bagus, cerita sejarah tentang bagaimana gerakan penjajahan Itali di Libya. Bagaimana umat Islam yang dipimpin oleh gerakan tasawuf Omar Mukhtar. Walaupun umat Islam ramai yang terbunuh dan Omar Mukhtar sendiri mati di tali gantung.
cuma nak gambarkan bagaimana kekejaman penjajah Kristian terhadap umat Islam. Sedangkan apabila umat Islam berjaya menaluki Eropah, tidak ada dalam sejarah mereka memaksa umat Islam, orang Kristian untuk memeluk agama Islam. Namun beberapa tahun sebelum Portugis datang ke Malaysia, apabila Kristian berjaya menakluki balik, berkuasa di Eropah, mereka menawarkan, ini sejarah yang tuan-tuan perlu ingat, jangan lupa sejarah ini. Apabila mereka berjaya menawan kembali Eropah, mereka nak menghalau orang Arab, keturunan Arab. Ini banyak di Perancis, contohnya Zainuddin Zidane, ketua bola sepak Perancis, ialah keturunan Algeria. Ini orang Morocco, orang Algeria, orang Tunisia banyak di Eropah. Namun apabila Kristian menguasai kawasan tersebut, mereka offer balik anak keturunan mereka untuk pergi balik ke negara asal. Tuan-tuan sekalian, kita tak mampu, kita tak buat pun dekat negara kita. Perintahkan orang-orang bukan Melayu, Cina, India untuk pulang balik ke negara Cina ataupun India. Tapi ini berlaku di Eropah tau. Ini berlaku di Eropah. Apabila Kristian berjaya menguasai balik di Eropah, sama ada di Perancis, Spanyol, sebenarnya Perancis dan Spanyol, mereka offer untuk orang Arab ni pulang kembali tanah air mereka. Dan mereka katakan, kami sediakan kapal-kapal. Umat Islam takut ketika itu. Mereka ramai yang bersembunyi. Sebab dah ramai yang kena bunuh, mereka bersembunyi. Tetapi pemimpin Kristian menyatakan, okey, kita offer mereka kembali, sediakan kapal. Oleh kerana takut dibinasakan, dihancurkan, dibunuh, mereka setuju untuk pulang ke negara nenek moyang mereka. Walaupun mereka ini bukan warga negara Algeria dah, nenek moyang mereka dulu lama dah, berapa generasi, 800 tahun. Tuan-tuan bayangkan berapa generasi. Orang India dan orang Cina yang ada kat sini belum sampai 800 tahun tu. Ini sejarah yang perlu kita lihat bagaimana peristiwa ini umat Islam setuju untuk keluar. Apabila mereka berada di pisiran pantai, bukan kapal-kapal yang mereka nampak, sebaliknya mereka nampak tentera-tentera yang mengepung mereka. Dan apabila mereka berada di pisiran pantai ini, bukan mereka dibawa naik kapal, tapi mereka disembelih, dibunuh seorang demi seorang, sehingga pantai berlumuran darah ketika itu. 1.2 juta umat Islam dibunuh oleh tentera Kristian. Ini nampak siapa yang melakukan keganasan. Jadi kalau kita lihat fakta sejarah, keganasan demi keganasan yang dilakukan oleh orang Kristian. Sebab kawan Kristian tu bagi tahu lagi, brother, you tengok World Trade Center. Siapa yang pandu kapal terbang untuk hancurkan World Trade Center? Saya tanya, how could you please prove to me that the person, the pilot yang buat kapal terbang itulah orang Islam? Macam mana ada 1,400 orang Yahudi yang bekerja di World Trade Center, none of them